Assalamualaikum murid-murid, selamat mengikuti sesi pembelajaran RBT Standard Pembelajaran 1.1.3 mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Berikut adalah antara contoh-contoh kecederaan atau kemalangan yang mungkin berlaku ketika murid-murid berada di bengkel. Kesemua kecederaan atau kemalangan yang saya tunjukkan tadi boleh dielakkan jika murid-murid mengetahui dan memahami cara penggunaan alatan. Murid-murid mengikut prosedur proses pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Murid-murid sentiasa mengikut arahan kerja yang ditetapkan oleh guru. Murid-murid sentiasa mematuhi peraturan keselamatan di bengkel. Murid-murid menggunakan alatan dengan cara yang betul. Murid-murid sentiasa prihatin dengan keadaan bengkel dan memakai alat perlindungan yang bersesuaian. Dan guru perlulah lebih prihatin dengan tahap kemahiran murid semasa murid melakukan kerja. Dalam buku teks muka surat 9, terdapat cara rawatan awal jika berlakunya luka melecur. Luka melecur adalah disebabkan terkena cecair panas, objek panas dan arus elektrik. Ikuti cara rawatan luka melecur berikut. Pertama, siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Kedua, sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Dan yang ketiga, berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Dalam muka surat 9 juga terdapat cara rawatan ataupun tindakan segera jika berlakunya renjatan elektrik. Sekiranya seseorang terkena renjatan elektrik, kamu jangan sesekali menyentuh mangsa. Alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang. Rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan dengan segera. Sebagai langkah persediaan untuk merawat kecederaan ringan, peti pertolongan cemas yang dilengkapi dengan alatan dan ubat-ubatan perlu diletakkan di dalam bengkel dan diletakkan di tempat yang mudah diambil. Antara alatan dan ubat-ubatan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas adalah seperti antiseptik, lotion kuning, minyak angin atau ubat gosok, pin penyemat, gunting, kapas, pembalut 3 segi, pita pelekat, pembalut gulung pelbagai saiz, pita luka dan penyepit. Murid-murid juga perlu berhati-hati dan bertindak pantas jika berlakunya kebakaran. Di dalam bengkel telah diletakkan satu pelan laluan kecemasan. Di dalam pelan laluan kecemasan tersebut, terdapat petunjuk agar murid-murid bergerak pantas keluar dari bengkel mengikut arah laluan yang telah ditetapkan menuju ke kawasan lapang. Pelan laluan kecemasan ini adalah untuk memastikan murid-murid dapat segera meninggalkan kawasan kebakaran dan tiada murid yang terperangkap jika berlakunya kebakaran. Selain peti pertolongan cemas dan pelan laluan kecemasan, bengkel juga perlu dilengkapi dengan alat pemadam api. Terdapat 4 jenis alat pemadam api. Yang pertama adalah alat pemadam api kelas A daripada jenis air memadam kebakaran yang berpunca daripada bahan pepejal seperti kayu, kain dan kertas. Pemadam api kelas B daripada jenis buih
memadam kebakaran yang berpunca daripada bahan cecair dan gas seperti minyak dan gas. Pemadam api kelas C daripada jenis karbon dioksida yang memadam kebakaran berpunca daripada arus elektrik. Dan seterusnya pemadam api kelas D jenis serbuk kering yang dapat memadamkan kebakaran berpunca daripada bahan logam dan bukan logam. Juga dapat memadamkan semua jenis kebakaran yang boleh dipadamkan oleh pemadam api kelas A, B dan C. Mari kita lihat cara-cara menggunakan alat pemadam api. Goncangkan alat pemadam api sebelum menggunakannya. Cabutkan pin keselamatan alat pemadam api dan acukan muncung alat pemadam api ke arah kebakaran. Tekan muncung alat pemadam api dan semburkan tepat ke arah sumber api dengan cara menyapu. Jangan sembur lawan arah angin. Sebaliknya, ikut arah angin.